Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad al-Fattani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan mustahil lawannya lawan amanah. Situ dah. Betul? Yaitu lawannya lawan amanah khianah. Kita sambung lagi masih dalam perbahasan sifat bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Yaitu yang keduanya ialah sifat amanah, yaitu sifat al-ismah. Nah, terpelihara para anbiya mursalin tu daripada mengerjakan perkara yang manhi, perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana yang telah kita huraidah pada pertemuan yang lalu, arti amanah ataupun arti ismah. Kadang-kadang dalam setengah-setengah kitab dia buat mari dengan ismah. Nah, al-amanah sini dengan mana al-ismah. Artinya hifzu zawahirihim wa bawatinihim, terpelihara zahir-zahir tubuh badan mereka itu dan batin-batin hati mereka itu para anbiya, para mursalin, minat talabbusi bimanhiyin, daripada bersepakai dengan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, walau nahya karahatin, sekalipun tegahan tersebut tegahan yang berbentuk karahah, iaitu makruh. Bentuk yang orang panggil tegah yang tidak putus, itu dia panggil tegah yang makruh. Au khilaf aula, ataupun khilaf aula, yang menyalahi perkara yang lebih utama. Maka para anbiya mursalin tidak mengerjakan perkara tersebut. Jadi terpelihara hari itunya kita telah huraidah. Terpelihara tu sama ada ketika mana kecil. Pada ketika kecil dan besar, dan pada dahulu daripada jadi nabi dan kemudian daripada jadi nabi. Itu maksud. Orang panggil melengkapi fayashmalu ma qabla an-nubuwati wa ma fi halatis sighari
Nah, melengkapi peliharaan Allah Ta'ala kepada para nabi, para anbiya mursalin ini, yaitu ketika mana sebelum jadi nabi, ya, ma qablan nubuwati, usia nabi, para nabi sebelum daripada ditabal menjadi nabi, wa ma fi halatis sighari, dan usia nabi ketika mana para nabi itu kecil. Jadi bukan lepas jadi nabi itu baru maksum, baru ismah, baru amanah. Tidak. Bahkan sebelum daripada itu lagi para nabi itu diismah, dipelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak mengerjakan perkara yang ditegah. Kalau gitunya apa yang berlaku kalau kita baca dalam Quran, dalam hadis, seolah-olahnya ada para nabi itu mengerjakan maksiat. Itu bukan maksiat dengan makna hakikiyah. Wa ma auhamal maksiyata, dan nas yang memberi waham akan maksiat para nabi, para rasul, famu awwalun, maka ditakwilkan bi annahu mim babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Ini sebagai flashback balik sebelum kita nak masuk perbahasan pada malam ni. Jadi ditakwilkan dengan bahawasanya itu daripada bab hasanatil abrar, kebaikan bagi orang yang berbuat baik ni, sayyiatil muqarrabin, kejahatan bagi orang yang hampir maqamnya dengan Allah Ta'ala. Maka tidak syak ragu-ragu para anbiya, para mursalin, semuanya orang panggil orang yang muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Maka kebaikan di sisi orang yang berbuat baik, yang biasa-biasa macam kita ni, itu dikira kejahatan di sisi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ulang balik contohnya, kita buat contoh seumpama orang yang dekat dengan sultan, dekat dengan raja, seperti menteri-menteri no. Jadual para sultan ni pukul 12 tengah hari baru bersantap, makan tengah hari. Tu tiba-tiba hari itunya raja dia lewat sakit perut kerana Allah alam lah. Tiba-tiba seorang memandang menteri ni tak sabar dah. Perut lapar, raja tak masuk lagi pukul 12 lebih ni. Dia pun ambil selalu dah. Pergi capai selalu dah. Makanan yang ada atas meja tu. Cak puak, makan selalu dah. Tiba-tiba 12-5 minit, raja pun masuk. Raja tengok, menteri ni makan dah. Tak tunggu aku. Jahat dah orang panggil. Jahat ada. Tapi bagi kita orang awal, orang rakyat jelata biasa duduk kedai kopi, belum kedai ulah duduk melatak dah. RM2 dah habisnya. Tak ada duduk kira jahat apa di kita. Tiba-tiba hukumnya atas menteri tadi dipenjara. Kita kata, begitu mu Tokek kena berjaga Kita bedah kat RM3 pukul 12. Tak ada apa tak nak berjaga. Lah muka muka robing. Bukan duk hampir dengan raja. Ni orang hampir dengan raja. Sama telah lah para anbiya, para mursalin. Baik. Jadi jangan kita kata para nabi ni berlaku maksiat hakikiyah. Jangan. Itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itulah salah satu daripada pegangan yang tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah, yang diperjalani oleh fuak-fuak yang digelar dengan ahbash. Yang mengikut bagi Syekh Abdullah Al-Harari, yang mana mereka menafsirkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat tersebut dia kata, inilah dalil yang menunjuk kata berlaku maksiat hakikiyah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzu billahi min zalik. Maksiat hakikiyah ni maknanya kita buat perkara hak Tuhan tegah serta dengan kosak nak lawan Tuhan. Inat dia panggil, menetah. Tahu dah zina tu Tuhan tegah. Zina juga cara apa aku ngaka gigi. Itu orang panggil maksiat hakikiyah. Maksiat hakikiyah. Tu bahaya tu. Boleh kita kata Nabi tu buat maksiat hakikiyah. Mana Nabi tahu kata benda tu Tuhan tegah. Lepas tu, buat juga cara kena gigi. Gitu kan Nabi? Jadi siapa-siapa duduk belak habas tu, tak reti lah kita. Ni. Walau dia babo ke, walau dia syekh ke, al-banjari ke, al-konuni ke, al-apa nama al-pakai, kita tak kira lah. Kita tak ambil dipadu dia tu syekh ke, dia tu babo ke, dia apa. Kita kira kitab je kata gapo. Kita nak bela hak sebenar tu tak apa. Tapi kalau hak batil tak boleh kita nak bela. Itu salah satu daripada kebatilan puak ahbash. Banyak lagi puak ni. Tu hak selalu kita duk ulangnya puak ni. Manhaj dia 3. Manhaj takfiri, suka mengkafir orang.
Tak serak fit takfiri, cepat-cepat gopoh-gopoh nak kafir dah kan. Sikit-sikit kafir ente kafir gitu. Dan ilzamut takfiri. Orang hak tak mau kafir, orang hak dia kafir, orang tu kafir ke? Macam gitu. Contoh Haji Lai tak nak kafir, tokoh hak dikafirkan oleh Ahbash. Haji Lai kafir ke? Kena gitu. Ente pun kafir. Redha bil kufri kufru. Gitu mudah dia. Ni orang panggil manhaj yang rosak, manhaj yang fasik, yang rosak. Sebab itulah firqatul ahbash, firqatul mutatarrifah, puak-puak yang menyeleweng, puak-puak yang karut juga. Walaupun dia mendakwa dia ahlus sunnah wal jamaah, al-asy'ariyatu wal maturidiyah, sama kita duk ngaji kitab pondok kitab kuning ni. Dah manhaj dia lari ya manhaj dia lari. Baik, habis itu. Kemudiannya pada hari ini dan kata musannif dan mustahil lawannya. Dan mustahil lawannya dan mustahil yang melawaninya. Lawan tu masdar min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'uli. Gitulah. Kehendak dengan yang melawani. Tu. Dalilnya kalau kita buka kitab Arab dia kata apa? Dalil dia. Al-khiyanatu diddul amanati. Bermula khianat tu diddul amanati ay mudaddun. Mudaddaluha. Yang melawani akan dia. Yang melawani baginya, bagi amanah. Itu orang panggil lawan sini dengan makna yang melawani. Lawan tu masdar, makna ismul maf'uli. Apa? Yang melawani. Kenapa? Kerana memanglah khianat tu mustahil. Memang khianat tu mustahil. Khianat ni apa? Benda tentu tidak lagi tak ada di tubuh para nabi. Hak kita nak hukumnya apa? Ke hukum atas khianat tu? Istihalah. Gitu disebab itulah. Dan mustahil dengan mana istihalatul mustahil. Gitu. Istihalah sini dengan mana mustahil sini dengan mana istihalatul mustahil. Beza ke ustaz? Mustahil dengan istihalah bezalah. Istihalah itulah hukum, mustahil itu muta'allaq bagi hukum. Tak sama tu. Tu. Mustahil ini benda hak dihukum oleh akal dengan istihalah. Diri hukumnya mana? Istihalah itulah. Tentu tidak. Apa makna istihalah? Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Artinya tidak. Benda hak dihukum dengan tidak dipanggil benda tentu tidak lagi tak ada. Betul tak? Jadi mustahil itu benda hak dihukum dengan tidak. Dihukum dengan istihalah. Jadi benda hak dihukum dengan istihalah dipanggil mustahil. Apa benda hak dihukum dengan istihalah sini? Iaitu lawannya tu. Lawan bagi amanah tu. Khianatun, ialah khianat. Itu ni. Bahasa kita khianat. Itu ni. Bahasa Kelantan ni khianat. Kita khianat ni khianat bagi orang lah. Itulah. Itu kita speak guna bahasa makna khianat tu. Khianat bagi orang. Khianat yang dimaksud sini ialah mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Itu makna khianat sini. Tuh irtakabu bimanhiyin, mana mengerja mereka itu rasul dengan perkara hak ditegah oleh Allah Ta'ala, walau naha karahat, walaupun tegah itu tegah makruh. Itu apa panggil khianat sini. Lawan bagi amanah itu. Amanah makna terpelihara mereka zahir dan batin daripada mengerja perkara hak ditegah, walaupun cegah tersebut tegah makruh atau khilaful aula sekalipun. Jadi lawan bagi amanah ialah khianat. Apa? Irtakabu bimanhiyin, mana mengerja mereka itu dengan perkara yang ditegah. Walau tegah tu tegah karahah, walaupun tegah tu orang panggil khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Gitu. Itu mana khianat sini. Maka tentu tidak para nabi tu khianat. Takkan nabi hak buat perkara hak ditegah oleh Allah Ta'ala. Tu takkan nabi buat perkara hak ditegah Allah Ta'ala. Mana? Kalau hak dicegah oleh Allah Ta'ala banyaklah, antara lainnya apa? Zina, minum arak, judi, makan riba, akhzul amwal, bil batil, ambil harta, makan harta orang dengan jalan yang batil.
Itu semua tu benda hak dicegah. Nabi larang. Nah, wala taqrabuz zina. Nah. Tu apa ayat lagi banyak lah dalam Quran tu Allah Taala cegah perkara hak maksiat tu semua. Nah, tiba-tiba Nabi buat, Nabi berzina, Nabi minum arak, Nabi makan riba, Nabi makan riswah. Boleh ke? Tak boleh terima dengan kepala otak kita. Kenapa? Kalau tidak jadi qalbul haqaiq, mana ingkilah benar-benar bertukar hakikat. Mana bertukar benda hak disuruh tu jadi benda hak dicegah tu benda hak disuruh. Benda hak dicegah tu benda hak disuruh. Zina ni cegah tak? Ditegah. Tiba-tiba Nabi buat. Maka zina tu sekarang ni bertukar lah. Bukan benda hak ditegah, disuruh pula. Sebab apa? Kita disuruh ikut Rasul. Nah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Quran sebut. Nah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Aku tu siapa? Nabi ya. Nah, lagi pula ada ayat lain Tuhan kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, bagi kamu pada diri Rasulullah, laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah ada ikutan yang baik. Tiba-tiba kita fardu takdir Nabi itu pergi zina. Zina ni Tuhan tegah. Maka Tuhannya suruh ikut Nabi. Kalau gitu zina hati kita pun. Ni. Dia panggil inkilabul haqaiq lah. Jadi orang panggil bertukar hakikat. Mana? Bertukar benda hak manhi jadi makmur. Benda hak dicegah jadi disuruh. Nah, boleh kayak gitu? Tak boleh. Tengok. Nanti ada ke tak dalil ni? Baik. Kalau gitunya wajib kita iktikad kemah-kemah lah hati kita lah. Kata para anbiya mursalin tu amanah dengan makna yang kita sedia fahadah tadi. Apa? Ismah, terpelihara. Nah, mereka itu zahir batin daripada mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah Taala. Benda haram, benda makruh, khilaful aula, sekalipun para nabi tak buat. Hatta benda haram pun para nabi tak buat di atas rupa haram. Itu kita syarah dari itu. Nah, bahkan para nabi itu tidak lain, tidak bukan apa ada pada perbuatan para nabi, para rasul itu ialah mengerjakan perkara yang wajib, yang sunat. Yang wajib, yang sunat. Itu. Dalam kitab Arab yang kata wala yaqa'u minhum, dan tidak berlaku daripada mereka itu para nabi, para rasul makruhun, benda makruh, oleh benda makruh. Wala yaqa'u, dan tidak berlaku minhum daripada mereka itu rasul anbiya mursalin makruhun, oleh perkara yang makruh. Wala khilaful aula, dan tidak berlaku juga perkara yang menyalahi akan benda hak paling utama. Bal bahkan wala mubahu, tidak berlaku para nabi ni buat benda haram. Haram ke mana? Ala wajhi kauni zalika, di atas wajah demikian, ala wajhi, di atas wajah, di atas jalan kauni zalika, keadaan demikian itu makruhan au khilafal aula au mubahan. Para nabi tu tak buat benda makruh atas jalan benda tu makruh, tak buat benda khilaful aula atas kerana benda tu khilaful aula, tidak buat benda haruh atas jalan benda tu haruh, tidak. Ni jaga-jaga. Sebab kita bila baca hadis, ada tu Nabi buang air berdiri tu, ada riwayat kata buang air kecil berdiri. Buang air kecil berdiri tu bukan kata Nabi Nabi mulazamah. Nabi nak ajar kata makruh. Tu lagu tu. Tu ada Nabi membayar 1 rakaat yang witir. Itu bukan Nabi mulazamah. Nak ayat sekurang-kurang witir 1 rakaat atau khilaful aula, menyalahi yang paling utama. Hak utama 3 rakaat. Hak lebih lagi 11 rakaat. Tengok. Tu Nabi minum air berdiri tu, ada tu Nabi minum air berdiri. Itu nak cerita kata benda tu haruh je. Bukan Nabi duduk mulazamah. Hak sunatnya duduk. Tu. Ila an qala, hinggalah berkata oleh musannif dalam kitab Arab kita nak ni. Fata'ayyanu, maka tertentulah annahum, bahawasanya para anbiya mursalin la yaf'aluna, tidak mengerja, tidak memperbuatlah mereka itu para anbiya mursalin illa ta'ata, melainkan ta'at ibadat. Imma wajibatan, ada kalanya hak ta'at dia buat tu ialah benda wajib, atau mandubatan, benda sunat. Dua tu ya para nabi buat.
Fala takunu af'aluhum muharramatan aw makruhatan aw khilafal aula. Maka tidak adalah segala perbuatan mereka itu para anbiya mursalin itu benda haram, benda makruh, benda khilaful aula. Fa af'aluhum, maka bermula perbuatan para anbiya mursalin dairatun bainal wajibi wal mandumi. Duk berkeliling di antara wajib dengan sunat. Nah, benda wajib, benda sunat. Hatu je para nabi, para rasul buat. Wala yadkhuluha, dan tidak masuklah akan dia akan apa? Akan af'al anbiya. Perbuatan para nabi itu al-mubahu oleh benda haram. Kenapa? Li'annahum, karena bahasanya para anbiya mursalin, idza fa'aluhu, apabila memperbuatlah, mengerjalah mereka itu para anbiya mursalin, akan dianggap perkara yang mubah, yakunu, nescaya adalah perkara yang mubah yang dia buat tu libayanil jawazi, untuk menerangkan hukum jawaz, hukum keharusan, wat tasyri'i, dan menerangkan tentang hukum syariat. Wahwa, maka ia apa? Ia at-tasyri', mengajarkan hukum syariat tu imma wajibun, ada kalanya wajib, au mandubun, ada kalanya sunnah. Jadi pendek katanya wajib kita i'tikad para nabi, para rasul ni perbuatan dia tak ada buat benda lain melainkan wajib sunnah, wajib sunnah. Tidak pernah sekali-kali mereka buat perkara yang manhi. Maka tentu tidak mereka tu buat khianat apa? Yang ni buat perkara yang dicegah oleh Allah Taala. Bunyi tadi azan dulu. Azan dulu. Karena kita nak masuk dalil lah. Dan dalil amanah mereka itu rasul. Wajib kita kena i'tikad dengan dalil pula lah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidina Muhammad. Hayya 'alas La haula wala. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح Ya haula. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Baik. Qala al-muallifu, dan bermula dalil. Bermula dalil akli ni, dalil akal ni, dalil yang bahasa kita fikir dengan akal. Nah. Dalil akal yang menunjuklah ia dalil tu di atas mesti amanah mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, dan tentu tidak khianat. Itu dah. Satu dalil, dua madlul. Kita takdir sendirilah. Kalau baca lagi tak ni, dan dalil amanah mereka itu bahawasanya seterik gitu. Ni tujuan kita mengaji kita tu. Kenapa? Karena ada takdir, benda hak dihazah tu kita kena takdir kembali. Takdir tu makna tulis balik. Heret balik. Dia tak ada lagi tak ni. Kalau tak takdir gitu kita kurang faham lah. Laulal hazfu wat takdiru la fahimal himaru. Kalau tak ada hazah, tak ada takdir ni, hazah tu mana buang. Takdir ni makna hak dibuang tu kembali balik. Dikembalikan balik. Supaya apa? Kita tu benar-benar faham. Kalau tak ada lagu tu lah kita, la fahimal himaru. Lembu himar boleh mengaji kita ni. Bukan senang. Itu. Waktu pelik kita ni akhir-akhir ni. Baca buku Rumi. Baca buku Rumi tu satu hadah. Paling kurang baca kitab Jawi pun kemah dah sikit. Kerana kitab Jawi macam kitab kuning kita duk ngaji ni, sebenarnya dia ikut tarkib Arab sebenarnya. Ada tarkib Arab dia, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih. Ada orang panggil tarkib tata bahasa nahwu Arab dia. Ni dah baca buku Rumi, hak baru bahasa Melayu, Rumi pula tu. Tasawuf haraki dia panggil. Jadi buku tasawuf haraki. Tasawuf haraki tu nak bergerak lah ke sana kemari. Haraki nak bergerak. Ni. Kalau sukun itu diam tak? Tak bergerak. Ni haraki makna bergerak. Lepas tu baca buku gitu ya. Tak ada duk hebat-hebat, ada duk hurai hukum hakam, duk gali, tak ada. Duk cerita khayal, duk cerita tu. Tuan guru haji. Tuan guru kalau setara tu boleh baca gitu buku tuan guru, dak berat lah tu. Malu kita tahap ke ilmu nama guna pondok. Saya pengurusi pondok sekian-sekian, pengurusi persatuan pondok sekian-sekian. Baca buku-buku moden gitu, agak-agak jadi pengurusi persatuan pondok apa-apa baca kat Matla'il Badrain ko. Bugyatul Tullab ko, Sabilal Muhtadi. Paling kurang barulah kata pengurusi persatuan pondok apa. Ndak. Baca tasawuf haraki, 40 hadis politik. Mau rasa itu takbir sekali aja. 14 dah. Baru rasa gagah kemah Islam ni. Pelik. Amu tak boleh terima orang jenis lagu tu sungguh kaya. Semalu rasa. Marah. Marah tu degem. Beduk. Kata beduk lah. Baca kat kitab-kitab pondok. Kalau kita Arab baca kitab Jawi apa dah. Baru nampak pondok, jihau pondok sungguh. Baca kitab Rumi tu. Saya pengurusi persatuan pondok ni pondok tu. Malu kau ke? Apa bukan duk hurai ilmu pondok dak, hurai ilmu alaq usufiq ke qawaid fiqh ke tahas sikit. Dak duk hurai tu takbir 14 dah tu. Semangat Islam, perjuangan Islam. Gapo hak boleh buat Islam lah ni ya? Nak tanya ke? Gapo?
Tak usah. Kalau kata masjid surau dia kata, ini bukan bidang kuasa kita, ni bawah majlis agama, bawah raja-raja yang tak nak lawan raja-raja. Ndak paling kurang TV tu. Bawah raja-raja gak ke TV. Televisyen tu TV, rancangan-rancangan TV. Di musim Covid ni kau kuat duk joget tu. Nah. Tak ada ke inisiatif yang ajar ayat ni kena agama, kena Islam. Banyak drama-drama boleh kita beli. Hamba tahunya ada satu orang panggil drama hak dibuat oleh Turki, nama Payitat Abdul Hamid. Drama Sultan Abdul Hamid tu. Dia nak jual dengan tak ambil utuh sikit pun untuk ni Nasian. Tak ambil, dia ambil drama Turki cinta-cinta menantang apa. Selesai ni. Kata ada orang nak tengok kau Sultan Abdul Hamid. La ilaha illallah. Nama ada drama bengong. Drama hak karut lagi kita tengok. Sebab drama ni dia ada orang panggil apa? Fiction dia. Orang panggil apa? Sentuhan karut dia ni. Sentuhan karut dia menyebabkan lepas episod nak tengok episod ni. Lambat lagi kau episod ni nak tengok lagi. Apa kesudahan? Ya gitu drama. Cuba bagi kita Muzakirat Abdul Hamid As-Sani. Ni diari hak dia tulis sendiri cerita kisah dia. Tak baca lah jawab dia. Ni. Cuba tanya drama tu. Biar rakyat kenal tu. Siapa? Khalifah terakhir Utsmaniyah yang cerdik, bijak, melambat kau orang panggil kejatuhan khilafah Utsmaniyah. Oh iya. Itu pun tak boleh. Itu pun tak buat. Suka-suka huduk gapo banyak lagi RUU 355 ni. Tak tahu duk mana lagi lah. Nah. Biar dia tu dah bodah rakyat ni. Rakyat duduk depan TV telenggok tengok. Biar gak ada orang panggil rancangan hok molek-molek sikit. Nah. Sedang molek sinari telefon ambo wila lo lebau. Dia tanya bak hiburan adakah Islam ni melarang hiburan ada masuk dalam Facebook tu ni. Kena tajuk tu kat kita. Goreng sungguh kata pesai aku tapi tak masuk lah hak kasar tu. Dia potonglah sak khabar ni. Barulah kita ni ada nampak nak kat Islam. Orang panggil mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Benda hak kita tak boleh buat belaka yang kita tinggal belaka biar nampak kita ni nak kat Islam. Ada ni. Tu. Ni orang panggil kau Covid, kau kuat duk joget lah TV. Nah. Kau kuat duk galak lah TV. Nah, rancangan-rancangan gila-gila babi tu kau kuat duk tayang. Nah. Nak ke mana hala orang panggil rakyat ni. Nah. Tu. Kasar sikit tu. Memang gerai lama dah kata ni. Habis itu. Baik tengok. Jadi kalau orang panggil tak boleh nak baca, tak boleh nak hurai lagu tu tak usahlah orang panggil orang tu tak mengaji kitab lagu tu. Nah, duduk baca gitu kita boleh duduk baca. Kena takdir. Dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti amanah pada mereka itu para rasul dan tentu tidak khianat. Kena nama gitu. Baru faham. Maknanya satu dalil ni menunjuk di atas dua madlu. Apa dalilnya? Bahawasanya tak rojak mana-mananya tu tatmimul kalam je. Nah. Bahawasanya jika tu orang panggil fardu takdir. Jika buat lolok kata. Bukan ada sungguh benda tu. Buat lolok kata. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuku' dia panggil. Qadiyah fardu takdir ni tidak membawa benda tu benar-benar berlaku. Buat lolok kata lah kita ya. Nah, khianat. Jika khianat. Buat lolok kata lah mereka tu khianat. Mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam tu khianat. Buat lolok kata. Dok sekali wak lolok kata. Jadi lagu mana? Nescaya jawab bagi jika adalah kita umat ni. Kita umat. Disuruhkan kita dengan khianat yatik. Kita pun disuruh khianat juga lah. Faham dah sebut tadi? Apa tu? Kerana apa kita juga disuruh khianat? Ilak pada kata ilak pada kata disuruhkan kita dengan khianat. Ilak situ. Kerana disuruhkan kita yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah disuruh ya. Kerana disuruhkan kita oleh Allah Ta'ala. Disuruh. Takluk pada kata disuruh. Dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu Rasulullah alaihimussalatu wassalam. Ya. Nah. Fattabi'uni. Tak ada ayat itu saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Disuruh ikut Rasulullah. Ada contoh tauladan yang baik. Tiba-tiba kita fardu takdir Rasulullah khianat. Rasulullah sogong arak, zina, makan rasuah, curi, merapok. Kita pun kena curi, merapok, zina, atau arak juga. Alah jawab dia. Nah, dah disuruh ikut Rasul ke tadi?
Ni. Tengok. Dan wawul hal. Dan tu orang panggil wawul hal. Padahal. Dan, yang ni padahal. Dan tu makna padahal. Bukan makna dan. Ni nak ayat kata nak ngaji. Ni. Gitu orang ngaji kitab pondok. Nah, aduk kata ngaji pengurusi persatuan pondok-pondok Malaysia. Aduk baca kitab apa tadi? Nah, takbir bab beladah, nah, tu politik haraki, supi-supian. Tak jadi hijau itu. Baik. Mana dia? Padahal dan ni padahal dan tu terjemuh daripada waw, daripada bahasa Arab. Waw tu makna dia nak wawul hal. Jadi, kalau bahasa Melayu ni, padahal tiada bahawa disuruhkan kita dengan khianat itu. Adakah Allah Ta'ala suruh kita ni buat khianat? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila asliha. Tu ayat lain. Hak dalam khutbah tu Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ada dah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Tidak menyuruhlah ya Allah Ta'ala bil fahsya, dengan perkara fahsya. Fahsya ni kabair yang berkaitan dengan kemaluan. Itu yang panggil fahsya. Dosa besar fahsya, tapi berkaitan dengan kemaluan. Mana? Zina, lewat, rogo, ya belaka tu. Nah, ya belaka tu. Ni, ikut sebut asal berkaitan dengan kemaluan, itu orang panggil fahsya. Nah, wal munkar, munkar ni umum, kabair umum. Ma haruma bi ijma'in, itu takrif dia. Benda hak diharai dengan ijma' ulama. Minum arak, zina, risuah, itu harai laka tu dengan ijma'. Tak ada duk khilaf-khilaf. Nah, kada khilaf. Ada khilaf ulama. Nak minum arak ni hak ni kata halal, hak ni kata sunat gitu. Tak ada tu. Nah, ma haruma bi ijma'in. Itu dia panggil munkar. Nah, itu munkar. Jadi Allah Ta'ala tak suruh kita, tak ada. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruhlah ia dengan perkara yang keji dan munkar, kalau dosa kabair. Nah, tak ada. Tiba-tiba Rasul buat perkara kabair, kita disuruh ikut Rasul. Lepas tu buat juga fahsyak munkar gitu. Tidak bengong habis jadi. Belik habis agama lah itu. Tengok. Padahal tiada bahawa disuruhkan kita umat ni dengan khianat itu. Kita tak disuruh. Bahkan disuruh kita amanah. Nah, apa tadi ayat? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahkan orang panggil serah ke hijau pun kena serah pada orang yang amanah, ahli pada dia. Nah, jangan kata nak suruh buat khianat. Hijau pun kena suruh pada ahli. Nah, tu ni tak pandai kira-kira. Lepas tu duk suruh buat hijau kira-kira. Berat dari sini. Karu-karu lah jadi, bukan kira-kira dah. Nah. Tu. Kerana apa tu? Ilak pada kata tiada bahawa disuruh. Ilak situ. Ilak pada kata tiada bahawa disuruhkan kita. Kenapa kita tidak disuruhkan untuk khianat dengan khianat? Kerana tiada menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali albattata. Langsung tidak pernah Allah Ta'ala suruh buat perkara yang jahat. Innallaha la ya'murukum bil fahsya. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Nah, Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang fahsyak dan munkar. Tiba-tibanya kalau Nabi, para Rasul tu orang panggil buat hijau munkar, buat hijau dosa, buat manhi, maksiat hakikiyah, maka kita pun disuruh juga. Kalau gitu, qalbul haqa'iq, tukar hakikat. Mana? Qalbul manhi jadi makmuran. Ya? Tukar benda hak ditegah, jadi benda hak disuruh pula. Zina ni Tuhan cegah. Tapi oleh kerana Nabi buat, kita disuruh ikut Nabi, jadi benda tu disuruh pula. Gitu. Habis itu. Maka sabit ni ya sekerat tu je. Ia tak boleh ia sepatut panjang lagi. Nah. Ya dalam kita Arab kata dalilu wujubil amani dalilu wujubi amanati lahum alaihimus salatu wassalam. Bermula dalil bagi bermula dalil yang menunjukkan di atas mesti amanah bagi mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, annahum bahawasanya lau khanu, jikalau khianat mereka itu. Lagu mana khianat? Bi fi'li muharramin, dengan memperbuat perkara yang diharam, au makruhin, atau buat benda makruh, au khilafil aula, atau buat perkara yang menyalahi yang lebih utama, lakana ma'murina bihi,
Nescaya, lakana nescaya, pasti adalah kita pun disuruh. Dengan demikian itu, kita pun disuruh juga. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena bahawasanya Allah Ta'ala amarona, menyuruhlah ia Allah Ta'ala akan kami bittiba'ihim, dengan mengikut akan mereka itu Rasul. Ikut-ikut tu fi aqwalihim, pada segala perkataan-perkataan mereka itu Rasul. Wa af'alihim, pada segala perbuatan-perbuatan mereka itu Rasul. Wa ahwalihim, pada segala hal-hal kelakuan hati mereka itu Rasul. Min ghairi tafsilin, daripada ketiadaan curai satu-satu. Wa huwa, padahal ia Allah Ta'ala la ya'muru bi muharramin, tidak menyuruh ia Allah Ta'ala dengan perkara yang haram. Wala makruhin, tidak menyuruh dengan perkara yang makruh. Wala khilafil aula, dan tidak menyuruh dengan perkara yang khilafil aula. Fala takunu af'aluhum muharramatan wala makruhatan wala khilafal aula. Maka tidak adalah segala perbuatan mereka itu Rasul jadi haram, buat perkara haram, dan tidak juga perkara yang makruh, dan tidak juga perkara yang khilaful aula. Berarti mesti para nabi itu amanah, tentu tidak khianat. Nah, coba ni. Baik, habis itu. Kalau kita buka dalam kitab Risalah Kusyairiyah, Imam Kusyairi ada sebut satu perkara laginya, al-anbiya'u, bermula para nabi itu maksumuna, maksum mereka itu. Wal awliya'u mahfuzuna. Para wali itu mahfuz. Kamal anbiya'i maksuman summa awliya'i mahfuzan. Dalam satu bait syairnya bunyi begitu ada. Seperti mana para nabi itu maksum, para walinya juga mahfuz. Apa beza? Ya beza. Jadi ingat, yang maksum hanya para nabi, para rasul, para malaikat. Selagi para malaikat. Tuh. Yang maksum hanya para nabi, para rasul, para malaikat. Lain pada itu tak ada maksum dah. Jangan kita melampau-lampau dalam memuja satu-satu tokoh tu sampai kita kata tak mungkin dia buat dosa, tak mungkin dia buat salah. Ni berat ni. Puja sangat satu-satu tokoh ni kerana dia menzahirkan kebaikan apa semua sekali, sampai kita kata tak mungkin dia buat benda ni. Kenapa dia ni maksum? Berat gitu. Lain pada nabi, pada rasul tidak ada yang maksum. Tu hanya kalau ada pun para aulia tu mahfuz. Apa beza maksum dengan mahfuz? Tu. Ada farak dia, wal farqu bainal mahfuz wal maksum ni. Ada farak dia. Lagu mana? Ingat sama-sama. Al maksum atau al ismatu. Maksum ni al mana'u minaz zambi, tertegah daripada melakukan dosa, ma'adami jawazil wuku'i, serta tidak harus pada akal berlaku orang panggil dosa tersebut. Pada adat mustahil buat, pada akal pun mustahil berlaku. Para nabi, para rasul dan para malaikat buat perkara yang dicegah. Itu orang panggil maksum. Mustahil pada akal, mustahil pada adat. Itu mana al-mana'u minaz zambi ma'adami wa jawazil wuku'i, tertegah daripada buat dosa, buat perkara yang dicegah, ma'adami jawazil wuku'i, serta ketiadaan harus berlaku. Dipelihara oleh Allah Ta'ala serta mustahil berlaku. Mustahil pada akal dan mustahil pada adat, dua-dua. Dan ini makna wahiya lil anbiya'i wal malaikati. Ini makna maksum begini ni ialah makna bagi para nabi, para rasul. Wa ammal mahfuz tadi ismah maksum. Wa ammal hifzu, adapun mahfuz, al hifzu, fahuwa, maka ia al man'u bi zambi, Tuhan jaga, tercegah daripada buat dosa, ma'a jawazil wuku'i, serta harus berlaku. Dan memang berlaku oleh wali buat dosa tu biasa. Malik bin Dinar perokok biasa. Rabi'atul Adawiyah penari gelek dulu, biasa. Ni dia bukan duk maksum, dia bukan para nabi, para rasul. Maka Tuhan mahfuz, mana Tuhan jaga puak-puak wali ni dengan mana dia tak buat dosa serta berlaku buat dosa, tapi segera bertaubat. Kenapa? At-taibu minaz zambi, kata Nabi,
Nah, at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada dosa, kaman la zambalahu, seperti mereka tak ada dosa. Tu mana? Maka karena itulah ayat Allah Ta'ala kata yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat tu bukan menunjukkan ahlul bait, iaitu aulia illah ni maksum, tapi mahfuz. Khilafan lirrafidati, khilaf bagi puak Syiah Rafidah. Kenapa? Ayat itulah menunjuk kata para imam mereka tu maksum, para wali-wali mereka tu maksum. Low bateri dah ni. Ni kamera ni low bateri. Tu. Ada pun kita orang ahli sunnah wal jamaah, yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira tu. Ayat Allah Taala menghendaki nak menyucikan ahlul bait daripada dosa. Suci-sucinya tu bukan dengan makna maksum, tapi mahfuz. Ni mahfuz. Mana? Al-mana'u minaz zambi, dipelihara, tercegah daripada mengerjakan dosa, ma'ajawazil wuqu'i, serta harus berlaku, serta berlaku dia buat dosa, tapi segera bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu, orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka tak ada dosa. Bukan macam kita bukan wali ni, kuali ni. Nah, buat dosa tak taubat lalu, relax sedap lagi ni. Buat pula esok dah, lusa buat pula. Itu kita orang panggil mukmin asi. Ada pun wali ni mukmin taqi, mukmin yang bertakwa. Bukan taqi udeng, mukmin taqi kata ni. Alah ni tak boleh. Nama dekat politik nak teram molek lalu. Mukmin taqi. Nama kata taqi, Datuk taqi pula dah wali kata ni. Mukmin taqi mana mukmin yang bertakwa pada Allah. Tu orang panggil wali. Maka adakah mereka ni langsung tak buat dosa? Buat. Berlaku mereka buat dosa, tapi diserta dengan taubat bersegera. Gitu Situlah perbezaan. Wa min huna tafriq Wa min huna Wa min huna ta'ri aku tahu ni. Wa min huna ta'ri. Apa ni? Ta'riful farqa bainal ismati wal hifzi. Daripada sanalah diketahuikan al-farqa akan perbezaan bainal ismati wal hifzi. Fal anbiya'u ma'sumuna wal awliya'u mahfuzuna. Itu kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah fi Fannit Tasawufi. Dalam kitab tu berbahasa ilmu tasawuf, tapi Imam Qushairi karang kitab tu untuk menjaga orang-orang sufi ini supaya tidak terkeluar daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu kerana banyak kalau mengarut ada sufi-sufian. Bukan sufi sungguh dah, sufi-sufian. Baik, habis itulah. Jadi pegang semua hati kita, yang maksum hanya para nabi, para rasul, para anbiya, para mursalin dan para malaikat. Lain pada tu tak ada. Kalau ada pun para wali mahfuz. Apa? Mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan dosa, serta berlaku mereka mengerjakan dosa, tapi serta segera bertaubat. Itu. Baik, habis itu. Jadi bila kita duduk kemas itu tak apalah. Jangan buat jadi macam orang tak mengaji pula. Duduk komen dalam Facebook kata ustaz kalau nabi ni ada lagi selepas daripada Muhammad, ustaz lah jadi nabi. Berat gitu cakap apa gitu. Saya nak sujud kaki ustaz ni macam orang maksum. Berat cakap gitu. Apa? Orang tak ngaji fardu ain ni. Ni fardu ain ni. Habis gitu. Nak tanya apa tu Haji? Dulu tanya tu tapi diterikot lain. Ni Nabi Adam dan Nabi yang masuk ke ikan tu. Tu ayat ada hadir ke? Minggu lepas tu, bulan lepas ayat dah. Yalah. Itu bukan maksiat, itu bukan dosa. Itu orang panggil mimba bihasanatil abrar sayyiatil muqarrabi. Orang panggil daripada kebaikan orang-orang berbuat baik itu kejahatan bagi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Tidak berlaku para nabi, para rasul tu maksiatun hakikiyatun, tidak berlaku. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kenapa pula Nabi Adam taubat lama baru terima?
Itu bukan taubat macam taubat kita. Kena faham molek. Nah, taubat situ nama je taubat, bukan taubat macam kita di atas dosa, hak sebenar-benar dosa. Kena faham tu? Tu nama taubat tapi bukan taubat macam kita astagfirullah. Bukan atas dosa sungguh dak. Nah, taubat di atas kekurangan adab dia dengan Allah Taala. Bukan di atas dosa. Kena faham molek? Faham tak? Tu sebab ada ayat dah kan? Misalnya seumpama orang dekat dengan sultan tu lah. Nah, maka awal sikit pada pukul 12 kena buh dah. Kita duduk kedai kopi bedak kat 3 pinggir tak ada kena J pun. Lah demo duduk rakyat jelata. Hok dia kena J tu menteri. Ada beza tak? Ada beza. Nampak tak? Tu apa kena J tu? Sebab korang adab dengan sultan. Sebab dia tu orang mukarrabin dengan sultan. Orang hafiz dengan sultan. Beza makan, beza lah. Orang panggil natijah ya. Nah, nampak tak? Jadi jangan orang panggil kita kata, Nabi ada pun buat dosa kok. Nabi Yunus tu buat dosa. Bukan dosa tu. Nah, itu hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Habis? Tuh. Terima kasih. Sama-sama kasih. Kemudian kita sambung lagi nanti insya-Allah ketiga daripada 4 perkaranya tabligh. Jadi para nabi, para rasul ini bersifat dengan tabligh, menyampai. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.